Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya lah timbalan saya, Datuk Dr. Rohaizat, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 44 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge pada ward dari ward adalah sebanyak 5,615 kes, iaitu bersamaan dengan 80.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 18 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 47 kes baru yang telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,941 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,213 kes. Ini ingin dimaklumkan daripada 47 kes baru yang dilaporkan, 21 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 26 kes adalah penularan tempatan, di mana 17 kes adalah bukan warga negara Malaysia. Sehingga kini terdapat 13 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 6 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan COVID-19 setakat ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 113 kes, iaitu bersamaan dengan 1.63% daripada jumlah keseluruhan kes. Sejak 27 April 2020 sehingga semalam, Kementerian Pengajian Tinggi telah menghantar pulang seramai 49,019 pelajar ke pangkuan keluarga masing-masing. Bagi perjalanan merentas negeri di Semenanjung Malaysia, kesemua pelajar adalah diwajibkan menjalani kuarantin di rumah untuk tempoh 14 hari apabila tiba di kediamannya. Bagi pelajar yang ke negeri Sabah dan Sarawak, mereka perlu menjalani pensampelan COVID-19. Sekiranya keputusan adalah negatif, baki tempoh kuarantin perlu dijalankan di rumah masing-masing. Kementerian Kesihatan menyuruh semua pelajar untuk mengambil iktibar daripada kes beberapa pelajar sebuah institusi pengajian tinggi yang telah diwajibkan menjalani kuarantin di rumah, namun didapati tidak patuh kepada notis arahan di bawah Seksyen 14 Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988, iaitu Akta 342. Mereka ini juga kemudian dia didapati positif COVID-19. Ini boleh memberi risiko jangkitan COVID-19 kepada orang yang berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak dan orang yang mempunyai sejarah penyakit kronik. Setelah 2 bulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan fasa pertama sehingga keempat dan disusuli dengan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, kita dapat melihat trend jumlah kes aktif COVID-19 semakin menurun. Pencapaian ini adalah hasil daripada kepatuhan orang ramai kepada prosedur operasi standard, iaitu SOP yang telah ditetapkan di bawah pelaksanaan PKP dan PKPB. Sememangnya kepatuhan ini perlulah terus kekal, terutamanya pada musim perayaan yang bakal menjelang. Daripada jumlah pergerakan merentas negeri setiap hari, didapati masih ramai, iaitu sebanyak 2,931 kenderaan yang cuba merentas negeri dalam masa 3 hari yang ingin pulang ke kampung untuk menyambut perayaan bersama keluarga. Ini sememangnya merisaukan dan membimbangkan Kementerian Kesihatan Malaysia, terutama jika dicampur pula dengan pelajar-pelajar IPT yang telah pulang ke keluarga masing-masing. Ahli keluarga mereka yang mungkin terdiri daripada kumpulan berisiko, misalnya warga emas, kanak-kanak serta golongan rendah imuniti disebabkan penyakit kronik ataupun komorbiditi yang lain.
Sehingga 18 Mei 2020, daripada jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Malaysia iaitu 6,941 kes. Sebanyak 961 orang adalah warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas, iaitu bersamaan dengan 13.8%. Manakala kanak-kanak yang berumur 12 tahun dan ke bawah pula merangkumi 318 orang, iaitu bersamaan dengan 4.6%. Jika dilihat dari segi faktor komorbiditi, setakat 17 Mei 2020 didapati 10.8% atau 744 kes daripada keseluruhan kes positif COVID-19 mengidap penyakit kronik, misalnya penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit buah pinggang, penyakit jantung dan lain-lain. Kumpulan-kumpulan berisiko tinggi ini perlu dilindungi. Lindungilah sempadan negara, lindungilah sempadan negeri, sempadan daerah, sempadan rumah dan juga keluarga kita. Justru Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai supaya mengambil tanggungjawab sosial dalam memerangi wabak COVID-19 di Malaysia dengan kekal patuh kepada SOP, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi, manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Amalkan penjarakan sosial pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperoleh daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sehingga 18 Mei 2020, iaitu melibatkan satu kawasan, iaitu kawasan Pasar Jalan Osman. Tiada pertambahan kes pada hari ini. Jadi jumlah kes positif kekal 28 dengan 2 kes di luar PKPB dan melibatkan 21 bukan warga negara. Dimaklumkan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling, bilangan sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 39,201 kes dan jumlah kes positif adalah 2,375. Tiada pertambahan pada hari ini, iaitu bersamaan dengan 6.06% melibatkan 5 generasi. Dan jumlah kes kematian adalah 28, iaitu bersamaan dengan 1.18%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 370 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 18 Mei. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 20,106 individu. Jumlah yang diambil sampel dan diuji adalah 13,802, iaitu bersamaan dengan 68.6%. Jumlah kes positif adalah 658, iaitu bersamaan dengan 4.8%. Mereka yang bergejala ialah 96 kes, iaitu bersamaan dengan 14.6%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah seramai 562 kes, iaitu bersama dengan 85.4%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 357 pasar sehingga 18 Mei 2020. Dan jumlah peniaga dan lain-lain dikenal pasti ialah 38,660. Dan jumlah yang diambil sampel dan diuji adalah 30,066 individu, iaitu bersamaan dengan 77.8%. Kes yang positif telah dikesan ialah 261, iaitu bersamaan dengan 0.9%. Iaitu ini melibatkan 25 buah pasar, iaitu 88.1% yang dikesan dengan kes positif. Seterusnya, laporan daripada warga negara yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 18 Mei. Sejumlah 37,477 individu telah dikuarantinkan untuk tempoh 14 hari.
di mana 29,279 individu telah pun tamat tempoh kuarantin 14 hari. Dan jumlah kes yang positif adalah 390, iaitu ada pertambahan 21 kes, di mana 20 kes adalah dari Arab Saudi dan 1 kes daripada Amerika Syarikat. Seterusnya dimaklumkan kluster yang telah tamat pemantauan dan pengawasan dari Kementerian Kesihatan, iaitu pertama ialah kluster Istana Negara telah pun tamat pemantauan dan pengawasan semalam, iaitu 17 Mei 2020, dan kluster ini melibatkan jumlah kes 22 dan tiada kematian. Manakala kluster Pengeran juga telah tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari, iaitu tamat pada hari ini, dan kluster Pengeran melibatkan jumlah kes 15 dan tiada kematian. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang masih aktif sehingga 18 Mei, iaitu melibatkan satu kluster, iaitu kluster Pudu. Ada pertambahan 17 kes dan jumlah kes keseluruhan adalah 50. Seterusnya dimaklumkan keupayaan harian 45 makmal ujian COVID-19 sehingga 17 Mei 2020, iaitu keupayaan melibatkan 27,233 dan ujian semalam ialah 25,621 ujian bersamaan dengan 94%. Dan dimaklumkan juga saringan untuk warga negara, bukan warga negara, setakat ini saringan dan ujian dijalankan yang 27,005 kes, dan yang kes yang positif ialah 1,317 bersamaan dengan 4.9%, dan mereka dalam rawatan ialah 446, iaitu bersamaan dengan 33.9%, dan 3 kes sedang dirawat di ICU, iaitu bersama dengan 0.7%, dan yang telah sembuh ialah 867 bukan warga negara dan bersama dengan 65.8%, dan ia melibatkan 4 kematian bersama dengan 0.3%. Dan sebelum saya buka kepada pertanyaan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan ucapan selamat menyambut Jubli Emas, iaitu ulang tahun ke-50 kepada Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebagai graduan, saya berdoa UKM akan terus melahirkan graduan-graduan yang cemerlang dan berdaya saing dengan motonya, mengilham harapan dan mencipta masa depan. Sekian, terima kasih. Saya buka kepada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Datuk Riji. Assalamualaikum. Okay, saya ada satu soalan. Kes COVID kanak-kanak kita lihat ada peningkatan, terutama sekali di Selangor. Saya nak tanya, kenapa KKM tak mengeluarkan satu arahan untuk melarang kanak-kanak daripada keluar langsung dari bersama dengan family mereka? Sebab kalau nak diikutkan, ada saja di mall kita tengok ibu bapa membawa kanak-kanak ni untuk shopping. So satu lagi, negara lain adalah melaksanakan PKP semula semasa Aidilfitri, tapi KKM ada tak plan nak cadang perkara sama kepada government? Terima kasih. Terima kasih. Jadi soalan pertama ialah mengenai kanak-kanak yang mudah dijangkiti penyakit ataupun virus COVID-19. Kita telah menjalankan nasihat kepada ibu bapa supaya tidak membawa kanak-kanak ke tempat awam, contohnya ke supermarket ataupun ke hospital. Dan Kementerian Kesihatan bersama dengan Majlis Keselamatan Negara akan menjalankan nasihat dulu. Jadi kita melaksanakan kaedah menggunakan nasihat. Tetapi sekarang ni kita akan berbincang bagaimana kita dapat menguatkuasakan, iaitu mengambil tindakan kepada ibu bapa yang membawa kanak-kanak ke tempat awam dan juga ke hospital tanpa ada appointment ataupun temu janji di hospital. Jadi kita sekarang ni kita menggunakan kaedah menasihat, iaitu soft approach. Tetapi kalau tak berjaya, kita akan gunakan kaedah penguatkuasaan.
Yang kedua, isu nasihat dari segi Kementerian menggunakan kaedah nasihat, iaitu kita menasihatkan mereka yang pulang untuk Hari Raya untuk patuh kepada SOP. Dan kalau tak patuh kepada SOP, jadi Kementerian Kesihatan bimbang kes akan meningkat. Dan kita telah lihat pun pada negara-negara lain yang ada perayaan, contohnya kes akan meningkat. Jadi sekarang ni kalau kepatuhan tu dapat kita laksanakan dengan baik, kita mungkin boleh kawal. Tetapi kalau kita tak mengikut nasihat daripada Kementerian Kesihatan, kita akan guna kaedah lain. Contohnya sekarang ni kita akan menggunakan iaitu penguatkuasaan. Sekarang ni kita contohnya dari sempadan. Kalau mereka nak balik ke kampung, kita hanya bagi nasihat untuk patah balik. Tetapi mungkin akan dikuatkuasakan kaedah untuk saman dan sebagainya. Jadi kita akan bincang dengan dalam mesyuarat MKN besok untuk melihat kepada tindakan penguatkuasaan kita. Increase of cases from Malaysians who come back from overseas. There are 20 cases from Arab Saudi. So we'd like to know the 20 cases, are they all students or they are one family who come back from Arab Saudi? Thank you. Thank you very much. So we see now today is very important for us to tighten our border control. So if most of the countries, it's not only our neighbors, but then initially we only have 5 countries, but now involve more than 187 countries. What is more important is for us to strengthen our border and make sure that we will mandatory screening as well as quarantine. So we will continue to do so, but most of those who are coming back are students and also workers from abroad. So now they are coming back, but more importantly, we identify them and we make sure that we quarantine them and we swab them. And we swab them twice, at least twice, day 1 and day 13. But in case if they have fever in between, then we'll continue to swab them as well. So I think this is a very good initiative by the government to make sure that we quarantine them and we can isolate the positive cases. Berkenaan dengan pesakit COVID yang dah sembuh, apakah mereka boleh menerima tetamu masa Hari Raya nanti? Jadi pesakit yang telah sembuh contohnya, bila mereka dikesan negatif, iaitu dimasukkan hospital, lepas tu dikesan negatif, dan kita akan discharge pesakit tersebut. Tetapi mereka perlu kuarantin untuk 14 hari di rumah, iaitu lepas discharge pada ward. Dan dalam tempoh 14 hari itu, kalau boleh jangan ada pelawat jumpa pesakit tersebut. Selepas 14 hari di rumah, barulah mereka boleh jumpa pelawat, ataupun tetapi kena patuh kepada SOP, iaitu penjarakan, menggunakan mask, kerap mencuci tangan dan sebagainya. Jadi SOP itu kena dipatuh, sebab kalau mereka positif pun kita akan masuk di hospital dan kita tak akan discharge sehingga ujian tu menunjukkan dia negatif. Dan apabila negatif, baru kita discharge, tetapi kena kuarantin untuk tempoh 14 hari di rumah. Jadi kita amalkan pelaksanaan kita, iaitu kuarantin untuk 14 hari di rumah sebelum mereka boleh berjumpa ataupun bergaul dengan ahli keluarga. Assalamualaikum. Setakat ini ada cadangan tak daripada pihak KKM untuk mewujudkan SOP tambahan menjelang perayaan Aidilfitri ini? Kalau kita lihat, mungkin akan ada yang berkunjung ke rumah sanak saudara dan mungkin ada yang akan ziarahi tanah perkuburan, kan akan berlaku kontak yang agak rapat di situ. Bagaimana daripada pihak KKM sendiri? Yang untuk Hari Raya ni, kita lihat memang kelaziman kita mengunjung dan juga ziarah pada kubur. Tapi kali ini ialah luar kelaziman, iaitu kita kena lihat cara bagaimana kita merayakan Aidilfitri kali ini tanpa contohnya kunjung-mengunjung dan juga ziarah pada kubur.
Apa yang penting ialah kita kena putuskan rantaian jangkitan COVID-19, dan cara yang berkesan ialah kalau boleh kita raya rumah tertutup, iaitu antara kita dan keluarga saja, dan kurangkan untuk kita kunjung-mengunjung. Kalau boleh jangan. Jadi Kementerian Kesihatan bukan keluarkan dasar tetapi nasihat kepada individu dan keluarga supaya jangan amalkan kunjung-mengunjung dan pergi ziarah ke kubur pada tahun ni. Hanya tahun ni saja. Jadi kalau kita boleh patuh kepada nasihat Kementerian Kesihatan, kita boleh putuskan jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat kita. Sebab COVID-19 masih ada dalam komuniti. Jadi kalau kita terdedah, jadi mungkin kita akan membawa balik virus tersebut ke rumah dan kita menjangkiti mereka yang berisiko tinggi. Jadi kita nasihatkan kepada setiap individu, setiap keluarga dan setiap masyarakat untuk pastikan kita jaga kita jaga keluarga kita dan kita jaga masyarakat kita. Ini adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya di pihak Kementerian Kesihatan dan kerajaan, tetapi setiap individu dan keluarga perlu ambil iktibar dan jaga diri sendiri. Datuk, last week Datuk ada kata R0 untuk PKPB akan dapat pada 18 hari bulan, which is hari ni. So berapa R0 untuk PKPB? Jadi kalau kita lihat setakat ni, kita masih kekalkan 2 angka. Dan R0 kita rasa kita tak kira lagi, tetapi lebih kurang dalam 0.3 R0 kita. Dan kes yang pertambahan pun hari ini contohnya 21 kes ialah kes import dari luar negara. Jadi kalau kes import, jangkitan tu bukan dalam komuniti ataupun masyarakat kita, tapi jangkitan di luar negara. Tapi apa yang pasti ialah kalau kita boleh kekalkan 2 angka, dan semalam pun kita lihat 2 angka, dan kita mungkin dalam sehari 2 kita mungkin dapat kurangkan lebih. Dan kita masih ada PKPB, perintah kawalan pergerakan diperketatkan, masih dijalankan, dan saringan masih dijalankan, tetapi tertumpu kepada golongan yang berisiko, dan kita ada 8 golongan risiko. Dan apa yang penting ialah kalau kita lihat, kita mengharapkan sama ada kita boleh kawal lebih lagi. Kalau dalam musim perayaan ni kita dapat kawal, jadi kes-kes tu kalau kita lihat tempoh 2 minggu ni, iaitu kita melaksanakan PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi kalau kita lihat dengan PKP dan PKPB, kita berjaya kekalkan angka 2 angka. Jadi kalau begitu berarti PKPB kita juga berjaya. Walaupun kita dah longgarkan PKPB kita, iaitu tetapi kepatuhan SOP itu kena dipertingkatkan lagi. Jadi kita harap setakat ini dalam tempoh 2 minggu kita laksanakan PKPB, kita berjaya untuk kekalkan dua angka ni. Tetapi apa yang penting sekarang ni ialah masalah yang kita ada ialah perayaan. Sama ada perayaan akan meningkatkan kes ataupun tidak, kita masih melihat dan pantau, tetapi kita bimbang kalau kita tak patuh kepada SOP, kes akan meningkat. Jadi ketika kita sama-sama mengharapkan rakyat Malaysia semua patuh kepada SOP semasa musim perayaan. SOP ini mudah tetapi mungkin sukar diamalkan. Jadi saya rasa semua orang tahu apa nak dilaksanakan, tetapi ialah diamalkan sebagai satu kelaziman dan satu budaya. Itu penting sebelum kita nak bincang exit strategi. Dan sekarang ni kita tak ada, bukan bincang pasal exit strategi, kita hanya kelonggaran iaitu PKPB. Dan kita sebelum exit strategi, rakyat Malaysia mesti patuh. Kalau tak patuh, mungkin kita akan lanjutkan PKPB. Kalau patuh dengan dua angka yang baik, mungkin kita boleh pertimbangkan sama ada kita perlu exit strategi yang lebih teliti yang kita akan keluarkan daripada Kementerian Kesihatan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.